إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam. Mudah-mudahan Allah tolong kita untuk dikembalikan ke syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu marilah kita mulakan majlis ilmu kita dengan membaca umur kita surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan jadi penyembuh bagi hati-hati kita, jadi penyembuh dari segala penyakit yang kita ada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang jauh daripada orang-orang munafik, yang tidak dinobatkan sebagai orang-orang musyrik, tetapi dinobatkan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli nabiyyin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum saya mulakan, saya ingin ingatkan, insyaAllah kelas Al-Fadhil Ustaz Nur Haji Muhammad Nur Hijani akan bermula. InsyaAllah yang dia akan mulakan kelasnya pada tanggal 8 Januari, hari Ahad. Kalau sebab pertama Januari itu New Year, holiday, maka 8 Januari Ustaz Nur akan memulakan kelasnya. 8 Januari, 8 Januari 2020. 8 Januari 2020. Semua kelas Ustaz Nur akan bermula Januari, ya, 8 Januari. Di samping itu nak ambil ilmu, itu lain juga, ya. Tetapi kalau kelasnya akan mula, beritahu sahabat-sahabatnya supaya mulanya pada tanggal 8 Januari 2020. Baik, InsyaAllah kita akan mulakan dengan kitab kuning ini, kitab berwarna kuning, halaman 202. Halaman 202. Notanya ini tak ada dah dipesan, tapi sudah ada nota saja. Dan juga qasidah yang masyhur, halaman 202, buku berwarna kuning. Kita akan mulakan dengan qasidah yang masyhur, lebih singkat. Halaman 202. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dengan penuh khusyuk, ta'awadu, beristighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Qad kafani ilman min su'ali wa ikhtiyari, فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، شاهد لي بافتقاري. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.
واضطراري بالتفاخر واضطراري أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تعالى كيف حالي أنت تعالى كيف حالي أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah ini di dalam kitab doa mustajab yang berwarna gold halaman 202 ini kita amalkan. Istighfar ini menambahkan selain dia ampunkan dosa, dia menambahkan rezeki. Rezeki ni Allah kita mohon ampun kepada rezeki yang dapat, rezeki yang halal. Istighfar ni banyak kelebihan. Orang-orang banyak dosa besar, saya banyak dosa banyak istighfar. Kadang-kadang stres, kadang-kadang banyak dosa istighfar. Maka dilakukan daripada Habib Abdullah Haddad ni. Tapi lagu dia lain sebenarnya ni Habib Abdullah lain lagu dia. Tapi saya bawa lagu lain. Jadi saya rasa lagu suka best sangat ada lagu Dudang Sayang Bumi. Dudang macam mana asalkan istighfar ni mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah ini saya ada jazahnya. Saya ada jazahnya daripada Habib Isa Al-Faddah di jazahkan saya istighfar ni. InsyaAllah nanti akhir ingatkan saya untuk jazahkan. Baik, alhamdulillah insyaAllah kita hari ini akan membicarakan mengenai mengobati orang munafik. Minggu lalu kita ada cakap mengenai martabat-martabat dan sebagainya. Kita manusia ni, kita kalau lihat insyaAllah akhir zaman kita duduk lihat, kadang-kadang duduk tengok, duduk majlis tengok, kadang-kadang terpandang. Sejak kecil kita memandang jemaah, memandang masyarakat ni, kita tulis apa kekurangan, apa kelebihan. Maka manusia sebenarnya berkategori di macam-macam peringkat. Ada muslim, mukmin, muttaqin, salihin, kekasih Allah dan sebagainya. Ada berbagai tingkat. Ada salihin, ada ulama, ada bermacam-macam. Begitu juga orang Islam yang berdosa fasik. Ada yang murtad, alhamdulillah akhir zaman ni kita lihat orang murtad. Dia nama Islam, baru-baru ni ada orang datang kepada saya, Ustaz doakan anak saya Ustaz, dia ikut kepada orang lelaki yang murtad. Dia menjadi orang yang ridicule. Boleh, tidak masalah, tak apa, makan perkara yang haram pun tidak ada masalah. Apa sahaja senang saja, asalkan dia happy, asalkan gembira. Ini hati-hati murtad. Tapi ada lagi yang lebih teruk daripada murtad sebenarnya, iaitu munafik. Munafik ni kita lihat akhir zaman banyak, Masya Allah, tabarakallah, banyak banget. Nama je Islam, nama je Muhammad, nama je Muhammad, tapi ikut nama je Zalimah. Ada Zalimah. Nama je Aminah, nama je Salihah,
nama dia Hashim, nama dia Muhammad, nama Abdul Qadir, nama Islam, tapi tak amal Islam. Masya Allah, tabarakallah. Ini akhir zaman ibu sekalian. Anggap dia Allah SWT. Kadang-kadang hari raya dia nampak dia berlain, songkok dengan dia, nampak dia. Selain itu tak nampak. Selain itu tak pernah pun berjejak masjid. Tahun sekali dia bayang hari. Itu kerana bayang ni bermacam-macam orang. Bayang setahun sekali, bayang sebulan sekali, main sebulan kali, bayang jemaat. Tubuh jemaat, tubuh tiada lebah-lebah. Tunggu Ustaz kata hadis Nabi SAW kata kalau 3 kali tak sembahyang jemaat bagi lelaki, kunci hati dia. Maka saya tunggu 3 kali dia tak sembahyang, dia sembahyang tak ada. Baik hati dia tak kunci. Ini kalau faham tak? Bayang tahun kali, bayang ada tak bayang langsung mereka. Kerana dia tak menjadi pukul rata seorang Muslim. Maka orang munafik ni sebenarnya Masya Allah akhir zaman dia ajak orang pada kejahatan. Orang nak buat baik dia sakit hati. Orang nak pergi masjid itu yang dilarang. Orang yang nak pergi masjid itu yang dilarang. Dia larang macam mana? Jangan pergi masjid air ni tak asyar. Hujan lebat, semacam cubaan. Tapi kalau benda lain memang dia ada masalah. Pasti tak pawai memang itu. Tiap minggu dia ada hari ni tak pawai baru. Jangan tak datang. Hujan tu. Nak tengok bola memang tak apa. Dia sanggup pergi dia. Tak kisah. Bermacam-macam hal mengenai dunia memang berikan kesempatan dirinya. Tapi mengenai akhirat, saya tak cakap diri saya. Tak kisah. Mengenai majlis ilmu, majlis zikir, banyak atau tidak. Tinggal nak belajar. Tapi masalahnya pulang pada pangkal diri kita juga. Nak belajar atau tidak? Ya. Saya waktu nak pergi ke belajar Quran, nak khatam Quran, saya ambil anak Al-Quran ini saya. Nak pergi daripada tempat saya, Cairo ke nak pergi Makkah, Masya Allah perjalanan 2 jam. 2 jam 3 jam. Waktu saya nak pergi itu berat betul. Tapi ingat Allah, ingat Rasulullah SAW. Kalau dia kita pergi kita ingat ibu saya. Apa saya pergi sampai sana, Syekh dia berangkat pergi Lebanon. Kita dah sampai sana, nak duduk macam mana? Marah tak? Kalau marah betul, kita pun alhamdulillah kita bayang pada sedikit mohon kepada Allah SWT. Maka bagi Allah SWT, orang-orang munafik yang akhir zaman kadang-kadang di kalangan sahabat, kadang-kadang di kalangan keluarga na'udzubillah, saudara mara kita yang tidak pergi belajar ilmu, tak pergi menuntut ilmu, mereka tak memperbaharui diri mereka, tak mencuci hati mereka. Nama tak nama je Muslim, tapi sebenarnya bukan Muslim. Itu kerana dia tak kerjakan salat, dia tak kerjakan ibadah, sedekah ditinggalkan. Dia nak rezeki luas tapi dia tak sedekah. Ibadah tak dijaga, puasa tak dijaga, benda-benda yang sunat pun tak dijaga. Orang yang betul-betul kasihkan Allah kita nampak Ustaz, tapi nampak ni tak penglihatan ni tak bila itu saya betul kita akan baca insyaAllah. Maka insyaAllah seperti mana kita mengobati orang munafik, maka kita kena cari obat. Kadang-kadang tak tahu antara tanda-tanda kita ni kadang-kadang ni kita nak ada. Seperti mana yang sudah kita ketahui, yang kita ketahui kita dah bicara dari sedikit. Orang munafik itu adalah yang berdusta. Yang berdusta bukan apa? Berdusta yang kita nampak je baik, tapi tak baik. Tetapi hanya mengetahui itikat dan amalnya. Maksudnya kita nampak bersedekah, sembahyang, pakai sarban, pakai tapi sebenarnya tak buat Islam. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang bercakapan dia. Etikat tu artinya bercakapan. Saya Islam, aku mengaku tiada Tuhan dengan Allah. Kalau aku datang hidayah nak sembahyang, sebenarnya aku jangan apa sebab. Ada orang begitu. Kita nasihatkan dia bukan nasihat ke mulut. Itu pun tak menjadi usaha seorang itu sebagai seorang Muslim. Kadang-kadang Ustaz, saya rasa saya belum terbuka hati Ustaz nak pakai tudung Ustaz.
Sebab saya ni orangnya woman carefree. Saya biasa Ustaz. Tapi saya bayar saya ibadat sebelum belum mencukupi. Takut-takut termasuk kepada orang-orang tergolong munafik. Ya. Dan amalnya itu nampak je zahir dia nampak. Nampak dia sembahyang. Macam satu yang pertama menjadi orang munafik di dalam Islam, siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia ini mengaku dan dia bersumpah. Dia kata Sayyidina Aisyah ini telah berhalwat. Sayyidina Aisyah isteri Rasulullah SAW berhalwat dengan seorang lelaki. Sehingga ini pernah sekali Sayyidina Aisyah ikut bersama Nabi SAW berperang. Waktu berperang tu, rombongan telah jalan jauh. Sayyidina Aisyah ni loket terjatuh. Ada riwayat kata gelang Sayyidina Aisyah. Loket terjatuh. Maksud kita ni wanita ni perhiasan kita mungkin sekali. Jadi kita takut loket tu berharga Nabi yang berikan. Suami berikan barang, kalau hilang tak rasa macam hilang. Ibu-ibu abang-abang kasihkan gelang, kalau hilangkan juga abang-abang ibu-ibu kasih gelang tak? Kasih. Jangan cari. Maka Allah. Maka dicari, turun daripada unta tu, dicari. Rombongan tu jalan, tinggalkan Sayyidina Aisyah. Tertinggal, bukan nak meninggalkan, bukan sengaja. Maka Sayyidina Aisyah mencari, saya dapat. Maka satu sahabat ni dengan nonggang tu dia nampak ini macam isteri Nabi ni. Maka dia pun menundukkan pandangan dia dan dia ajak Sayyidina Aisyah naik ke atas pulang. Dia tak lihat pun Sayyidina Aisyah. Maka waktu sampai ke kampung, menjadi fitnah. Abdullah bin Ubay bin Salul pun ambil kesempatan si munafik ini, si pendusta ini, dia mengatakan, ini lihat Sayyidina Aisyah bersama kurang ajar isteri Nabi buat itu curang. Dikata demikian. Itu kerana ada silap kita kalau lelaki wanita satu tempat bertemu berdua-duaan takut dia fitnah. Ustaz, saya tak bawa Ustaz, saya bincang. Itu dia fitnah. Kadang-kadang kita naik lift, kita isteri orang, suami orang naik lift pun boleh jadi fitnah. Kerana kita bukan naik lift, nak ketemu, nak naik lift, nak balik rumah. Tapi terjumpa dalam masjid dekat Silat, memang kita pantas tengok, dia dulu. Satu dengan dia Silat tak ada kan? Memang terjumpa, maka apabila terjumpa, kita cakap, aku ada janji, Ustaz, saya takut nak masuk dengan dia tu. Pak Ji kata, masuklah, masuk ni, masuk. Keadaan nak, naik ni. Takut fitnah. Kadang-kadang macam orang cakap, maka jadi. Kadang-kadang kita pakai nikah. Pakai nikah bukan terkenangan. Nak hilang takut jerawat nampak. Tutuplah. Hari ni orang pakai nikah. Pergi masjid pakai nikah. Kita tak. Orang ada cakap. Saya tak pakai tongkok. Tak pakai tongkok balik. Tak naik. Pun orang cakap. Tak pakai tongkok. Saya tak balik rumah orang tu. Hampir pasal dia perlu. Maka hati-hati. Manusia dicakap. Maka dituduh Sayyidina Aisyah itu bersama dengan seorang sahabat. Maka Nabi SAW mendengar demikian. Keperanjat Nabi SAW. Maka Nabi pun menunggu kepada Allah sahabat bertenanglah dengan surah An-Nur. Bertenanglah lagi. Allah menurunkan wahyu baik bahawa sesungguhnya isteri kaum mungkin terlepas daripada segala tuduhan. Maka pertama munafik itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah banyak bercakap, banyak juga pengikut dia. Ada sebahagian daripada pengikut Nabi itu menjadi murtad. Apabila mereka murtad, mereka itu munafik, nampaknya sembahyang tapi mencari kesalahan orang. Itu kerana orang yang suka mencari aib orang, suka buka aib orang, suka mencari kesalahan orang itu berhati-hati. Carilah aib diri kita, jangan cari aib orang. Fasatarahullah, maka Allah akan tutup aib. Siapa suka tutup aib orang, Allah akan tutup aib. Itu kerana tutup orang cakap pun
Masya Allah, nampak Masya Allah. Kita beri betul awak saya masuk awak dalam masjid, jangan tak peduli. Ya, kita nampak. Jangan kita beritahu orang itu suka datang masjid, kita tak, jangan tak sampaikan. Ingatkan kita. Kita kan nampak muka, kita tegur. Kita tegur dengan cara yang baik, cara yang lembut, cara yang orang berterima dalam hati. Ini saja. Takkan jadi munafik. InsyaAllah. Maka kita tak tahu tanda-tanda orang munafik. Ada tanda-tanda ni. Sebelum nak obat, mesti nak tahu sakit dia tu. Penyakit ada. Apa dia? Yang pertama tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, ketika ia berkata, ia berdusta. Orang-orang yang munafik ini, dia ada satu bencana lidah. Bencana lidah. Bencana itu bencana alam. Rosak. Merosak lidah ni, iaitu berdusta. Dia suka berdusta. Apa dia cakap pun dia suka berbohong. Dia suka berbohong. Dan orang yang berbohong ini tempatnya ke neraka Allah. Bukan ke neraka. Allah campakkan balik ke neraka. Ustaz, tapi Ustaz, saya ni suka bohong sunat. Sunat tidak. Bohong ke sunat? Ini masalahnya. Ustaz, saya ni suka bohong sebab saya dengar ada bohong sunat. Ustaz, bohong sunat. Bohong tidak betul. Mana dia sunat? Sunat ni ikut Nabi SAW. Itu kalau dia menuntut air, misalnya orang nak rupak, dia ada background ilmu ilmu, maka dia pun bercakap tak ada duit. Itu bukan bohong. Itu maksudnya memelihara ni. Jangan salah faham bohong tu. Misal suami isteri bergaduh, ada orang datang, suami tu bertanya, adakah isteri aku buat sedemikian? Takut dia cerai. Maka dia kata tidak, tak kuat. Padahal tu macam suami ni telefon isteri dia, yang hari ni mak ni dia baru telefon, dalam ni tak jarang mak, dalam nama tu tahu tak jarang mak. Mak telefon tiba-tiba kata rindu untuknya, mak rindu untuknya. Isteri pun dengar itu berlembut, mak rindu untuknya. Nanti yang masakkan dia, masakkan mak punya, dia nak bertemu. Kalau aku tak bertemu, isteri yang berlembut itu memang ialah kita pergi untuk isteri berlembut suami kita. Padahal mak dia tak sebut pun, mak dia tak nak makan punya anak. Tapi sebab dia nak baikkan, dia nak baikkan antara dua pihak, memelihara. Itu dalam kata ulama sekarang. Kalau kita nak lebih lanjut, buka tidak setiap ulama. Maka itu bohong yang memberi alasan. Seperti satu kali pernah Mu'ad bin Jabal ini, dia ni Gabungan ni orang besar. Kalau kita kata orang Indonesia, bapak tukang. Gabungan ni jaga waktu khalifah Sayyidina Umar ni, dia latih Mu'ad bin Jabal. Maka si Mu'ad bin Jabal satu hari pulang ke rumah, isteri dia berkata, abang tak bawa oleh-oleh tu. Kan gabungan ni orang besar ni bawa oleh-oleh. Asal abang tak bawa oleh-oleh? Kau boleh, maka si Al-Quran ni betul juga, tidak tahu apa-apa. Maka dia pun katalah, nak jaga hati isteri. Dia kata, Sayyidina Umar dia hantar penyitik, dia hantar spy kan. Maka aku tak nak buat apa-apa lah, takut jadi fitnah. Dia hantar spy, ada spy yang tengok aku, ada penyitik. Maka isteri kata, kenapa ada penyitik lah? Maka tak puas hati isteri tu, wanita ni tak puas hati, dia tak buat orang. Lagi-lagi kalau suami gabungan, ibu-ibu kalau gabungan, ibu-ibu gabungan, bapak dia gabungan, mesti suami gabungan mesti kita nak. Boleh kita nak pakai belian, tapi tak apa, tak puas hati. Jumpa Sayyidina Umar, wahai Umar, kenapa kau hantar penyidik kat tempat suami aku? Dia tak buat apa-apa, dia baik. Sayyidina Umar pun baik. Aku tak hantar, aku tak hantar penyidik. Maka dia panggil Mu'adz, ini mana? Apa kata isteri kau sampai hantar penyidik? Sebenarnya Umar, Sayyidina Umar, aku sebenarnya tak tahu apa itu. Aku takut nak bohong aja. Aku penyidik tu sebenarnya Allah SWT. Allah SWT yang menyidik ke dalam dia. So aku tak bohong. Maka Sayyidina Umar ketahu. Sayyidina Umar ketahu. Maka Sayyidina Umar kita ambil lah oleh-oleh, tenangkan hati.
Ada orang cakap Allah Ta'ala begitulah, itu bukan bohong, menyenangkan keadaan. Ya? Maka orang yang suka berbohong sebenarnya tempatnya ke neraka. Apa dia cakap tu? Dia bercakap dengan saudara, berbohong. Bercakap dengan orang, berbohong. Menipu. Kadang-kadang dalam pekerjaan menipu. Ada orang berjual-jual barang, jual barang begitu. Tak sihat pun dia tak sihat. Nak orang beli ni mana? Ini semua menipu. Yang mengajar pun dengan sihat, beli juga, tertipu. Ini kebohongan yang berlaku akhir zaman ini. Maka antara orang yang munafik pertama, dia berkata apa, dia berdusta. Dia suka berbohong. Kemudian dia, yang kedua, tanda yang kedua ialah ketika berjanji, ia tidak menepati. Orang yang berjanji pukul 10.30, dia tak pukul 11. Dia janji nak taat pada guru, dia tak taat pada guru. Dia janji nak jadi seorang muslim yang baik. Allazina ahadu, orang-orang beriman sahaja yang apabila menepati janji, dia akan ingat kepada janji. Seperti mana Rasulullah SAW pernah sekali itu, ada sahabat berkata mungkin, aku nak jumpa kau ya Rasulullah, besok kau jumpa aku di sini. Dia bercakap dengan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kata, baik, aku jumpa kau besok di sini. Maka laki-laki itu balik. Lepas 3 hari dia lupa dia jumpa lagi. Lepas 3 hari baru dia ingat. Aku berjanji dengan Rasulullah. Maka dia pergi tempat tu, Rasulullah sedang menunggu. Subhanallah, Rasulullah sedang menunggu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kau telah menyakiti dia. Aku terpaksa kau tak di sini. Aku terpaksa beribadah di sini. Buang air di belakang dan sebagainya. Kerana benar, menunggu kau. Sahabat itu menangis melihat keadaan Rasulullah SAW. Dia lihat 3 hari kita suami-suami kadang-kadang tu bang, setiap bang nak pergi bayar bebek. Suami dulu nak apa-apa. Ini kan. Sedang isteri tak masuk-masuk. Isteri pula beli setir. Beli apa ni? Tengoknya murah. Itu setir. Murah. Itu setir itu dulu. Tengok lagi jalan-jalan. Beli tiktok. Masuk itu. Beli buah-buah. Suami yang kita tak tahu. Tak boleh sama. Tunggu anak-anak tu yang jadi kelas-kelas. Tak boleh lagi beli sekejap. Apa bising? Budak marah-marah. Budak nak belanja. Begitu. Ini akhirnya. Nanti tak boleh sabar. Nanti tak ada menambil dia. Apabila berjanji dia tak boleh menepati. Dia janji konang, dia lambat. Janji Melayu tu. Melayu ni tak salah. Bangsa Melayu tak salah. Orang Melayu ni. Macam Islam. Orang Islam ni datang tinggi, hebat. Tapi orang Islam ni yang silap sekali. Maka saya Allah SWT. Yang ketiga tanda orang munafik itu, dia apabila dia percaya itu, dia mengkhianati. Dia apabila dia percaya itu, dia mengkhianati. Dia tak boleh jatuh dalam orang. Kasih pakai kereta jahanam. Kasih ikat amanah suruh jaga barang, ada je. Perokok tu orang suruh jaga lah perokok tu. Dia goreng sikit. Ada je barang, tak boleh tengok barang orang. Bantang. Tentang sekali Ibrahim bin Adham, seorang wali Allah kata, dia ni penjaga buah-buahan, buah delima. Dia jaga buah delima bertahun-tahun jaga. Dia melabak tapi penjaga. Dia pergi ke kebun. Kebun orang kebun lah. Maka dia jaga kebun tu bertahun-tahun, 2-3 tahun. Nanti satu hari majikan dia berkata, engkau jaga buah-buahan tu, tak tahu pilih yang mana-mana. Aku jual semua banyak macam-macam. Maka Ibrahim bin Adham menjawab, selama ni aku bekerja dengan kau ni, kau tu tak berjaga. Kau tak suruh makan. Mana aku tahu? Nampak ke mana? Kalau itu, habis sendiri bagi itu kebijakan ada bingkong. Orang tu dia pergi kebijakan tu bukan bawa balik. Minta ini sekolah nak. Ada banyak ni. Tak ada je. Silap tu. Barang kerja, gunakan kerja, gunakan barang bahaya juga. Ini kerja-kerja kita tak tahu.
Masjid kata tak boleh mandi, dia mandi juga. Kita nampak benda ni amanah di rumah Allah, kita jaga tak? Nampak kotor-kotoran tak nampak. Ini semua perkara-perkara kecil, sebahagian daripada iman. Syok akan dengan iman. Kita nak tahu orang yang beriman, dia nampak kotor-kotoran, dia ambil. Dia nampak benda yang menajam kat jalan raya, dia terfikir. Ini iman. Itu kerana orang munafik dia tak akan buat seperti dia. Dia buat dulu. Dia tahu diri dia sedap, senang, gembira, berdusta, tak menepati janji. Masya Allah, Allah. Inilah orang-orang yang rugi. Masya Allah. Maka kita nak kena tahu, kalau kita ada sebahagian sikit daripada ini, kena kenapa? Tak sikit je tak, saya kadang-kadang dia ambil beli salah tu. Dan kedua, beli salah, ambil sedikit pun itu tandanya hampir-hampir. Allah SWT suruh kita jauh, walaupun hampir tangga kepada kejahatan. Jangan pijak tangga kejahatan. Cuba jauhi. Begitu dengan orang berzina. Orang berzina ni, orang yang berzina ni, syaitan bukan duduk waktu dia berzina. Sikit-sikit dia berzina. Perzinaan itu, syaitan sedang duduk. Pertama dia berjanji, telefon, berjanji nak berjanji. Bingung. Bergoyang, gelanggar. Ketiga, mula pegang-pegang. Keempat, lebih dari itu. Itu. Syaitan tak duduk dengan orang-orang yang buat maksiat besar, mencuri, menjatuhkan bau mata orang. Tidak, dia duduk pada benda yang kecil. Tangga-tangga pada sikit pada kita. Dia duduk dalam darah-darah kita. Jangan suruh buat. Nampak orang pakai terus besar dia nak terus. Tapi nampak orang lebih hati-hati. Hati biasa sakit. Tak boleh senang. Tengok orang paling kerja. Tengok orang ada rumah besar sakit. Tengok orang ada TV besar sakit. Dia tak TV lagi. Tengok orang ada kereta besar, dia beli kereta besar. Orang tu beli lagi besar, dia beli lori. Bermacam-macam. Dia tak puas lagi. Dia kalau boleh tak kelebihan dalam dunia. Padahal dia akan tinggalkan semua tu. Dia akan tinggalkan. Ya. Maksud bagaimana nak ubat? Kalau kita ada cepat-cepat ubat. Kalau sakit batuk tu jangan tunggu sampai kronik. Jangan tunggu sampai dah batuk TV. Ubat awal-awal. Cari doktor. Ustaz, saya dah baca doa ni 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Ditambahkan dengan ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum artinya ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, maha kekal. Ditambahkan 3 kali bismillah. Minum obat. Anak saya tak pernah didik, dia bawakan satu bakul air. Sampai sejak dia terbuang air, dia tak baik-baik. Kalau tak terdidik, dia pernah. Ustaz, dia nak pergi buat apa blok ni untuk anak saya, Ustaz. Dia bawa bandi. Berbandi-bandi. Macam bandi boleh tutup ni. Saya tak pernah nampak orang nak baca air gitu. Jadi orang bawa betul. Mesti bawa bandi, Ustaz. Saya kata ni bandi tak buat apa. Dia kata, air ni, air bagi anak saya baik. Ini kau terendam dia pun, dia tak akan baik. Kalau kau tak pilih, betul-betul tak bertemu. Dia tak pernah cakap, tak pernah nasihat. Dia suruh minum. Jangan tak pernah minum. Kasih mandi tu. Sekarang mandi pakai tawar. Tu tak boleh balik. Macam mana? Ini boleh-boleh ni orang-orang biasa. Kadang-kadang saya suruh bawa air putih yang sebaik-baik ni. Kalau kita nak minta orang syifa, guru saya mengatakan, Syekh Syekh Rahmatullah, Syekh Syekh di Jawa Timur itu mengatakan air putih yang terbaik. Air putih yang terbaik. Jangan bawakan air baik, air batu tu. Air itu. Ini bukan nak berjanji. Bukan penyakit. Maka air putih terbaik. Kalau ada air zam-zam, lagi terbaik. Minta kepada orang yang bijak pandai untuk membacakan air, suruh baca. Kita itu baru juga harus bismillah tu maksudnya. Tak apa-apa ya. Ustaz, saya nak amalkan Ustaz. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau niat nak ubatkan dulu, saya kata nak berubatkan orang tu niat. Untuk anak lah, jangan ubat orang tu. Kita kadang-kadang nak isteri, ya, dalam kecurangan ke suami. Yang kedua lagi, kenyam ke. Kita nak ubat, kita nak supaya hati dia kembali kepada Allah SWT. Kita boleh. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وربك فارغب. Ini baca kan sikit. Ini cara kita berubat. Kata guru saya di Mesir, Syekh Yusuf Al-Bakhur Al-Hasan kata kalau waktu kita nak untuk nak berjamin, lidah ni biar naik ke langit-langit. Dia lidah ni biar naik ke langit-langit. Bismillahirrahmanirrahim. Naikkan lidah dulu. Baru tu. Ini semua. Dia orang yang ahli alim buatkan. Ini untuk anak-anak yang sakit racun, kena racun, sakit demam, doktor dah tak sempat. Tapi jangan buat, jangan tak bawa budak ke doktor. Bawa dia. Ya, supaya mudah-mudahan kita obat berbahan yang rohani kita di lingkungan hidup. Begitu juga dengan orang penyakit menafik. Menafik penyakit yang berlaku akhir zaman ini. Maka yang pertama nak mengobati orang yang sakit menafik ni, penyakit ni, ialah dengan menuntut. Menuntut apa? Mengaji lah. Menuntut di sini berarti mengaji. Dengan mengemis ilmu. Mengemis ilmu ni bukan sebarang kita datang rumah. Ya, memang dengar itu kemudian tak datang macam kejap ada kejap. Dia ni lebih mengemis. Kalau ada seorang alim ulama hadis, dia bukan main gembira. Ulama meninggal, dia menangis. Orang ilmu diangkat kalau ulama ni pergi. Ilmu diangkat bukan ilmu diangkat itu. Quran angkat bukan angkat itu. Allah kata akhir zaman ni Al-Quran ni tak ada. Dalam kitab ni tak ada. Bukan tak ada. Tapi kita tak masuk dalam hati. Membaca ke baca saja. Tidak ada. Baca hari-hari Fatihah. Orang kata siapa baca Fatihah satu hari dalam solat itu, satu hari semua waktu dia sembahyang baca Fatihah, insya-Allah dia akan jadi orang kaya. Tapi tak kaya. Kata ulama. Ulama kata siapa baca Fatihah dalam solat dengan penuh khusyuk, ikhlas, akan jadi orang kaya, lebih kaya. Tapi tak kaya-kaya. Kaya itu macam mana kaya yang dinobatkan? Kaya hati. Setiap tenang, gembira, tapi tak kuasa ikhlas, tak ada serta, budak, gelang, dopak gembira. Maka dia tak dia tak belajar ilmu kerana Allah. Banyak orang belajar ilmu kerana nama, nak dikenali, nak jadi orang boleh belajar ilmu. Tapi ilmu ni bukan belajar kerana niat itu. Kita nak menjadikan itu dengan niat itu. Saya selalu kata ini tiga. Mana-mana saya berkaitan dengan ilmu, nak belajar ilmu, saya ada niat tiga. Yang pertama, belajar nak hilangkan kejahilan, nak tampal kejahilan kita dengan kebijaksanaan. Ustaz, saya tak pernah tahu bahawa tanda orang berdusta itu ialah menafik. Menafik itu tanda berdusta. Tak tahu, saya baru tahu. Tak apa. Kita tak nak berdusta lagi. Sebab tahu itu orang munafik. Kalau buat berdosa. Ustaz, kalau saya dah tahu saya buat macam mana Ustaz? Tambah kali 2. Double. Orang yang tak tahu tak apa dimaafkan, tapi dia tahu. Yang kedua, belajar ilmu ni supaya nak diamalkan. Nak diamalkan. Dia dah tahu berdosa itu haram. Dia tak berdosa itu tak berbohong, cakap yang benar. Yang ketiga, dia dapat menyampaikan orang. Maka orang yang belajar ilmu dia ni kadang-kadang tak faham. Ada kali dia balik sambung juga. Nah, saya dekat jemaah haji waktu dahulu, saya berkata dengan dia banyak kata sabar. Waktu ketiga haji, jadi haji ni nak kena banyak sabar. Lepas tu saya terangkan bab sabar tu bagaimana. Sabar dia begini, dia tak ada. Maka waktu sampai ke Mekah, saya sudah makan dengan Ustaz Nur. Tengah makan tu, tiba-tiba dia datang, Ustaz, kerana Ustaz kata sabar, saya sanggup sabar. Saya cakap sabar sebab apa? Malam saya tidur dengan isteri saya Ustaz. Aircon panas, keluar panas. Aircon keluar panas. Pelik betul, aircon keluar panas. Ustaz kata sabar, memang kat Mekah ni banyak cubaan. Sabar. Saya sabar. Maka saya kata, saya cuba saya aircon panas, aircon sejuk. Pergi ke bilik dia, masuk dalam, ternyata betul panas. Bapak Ibu sekalian, kata dia, Masya Allah, panas. Kita kata, Masya Allah. Maka saya tengok remote.
rupanya menaikkan temperature. Jadi panas. Dia jadikan panas. Masa saya turunkan, saya kata sejuk tak? Sejuk. Oh, saya kata sabar. Ini bukan sabar. Ingat saya bilang. Ya? Dia kata Allah SWT. Hati-hati, sabar. Ini bukan sabar. Ini sabar. Dia nak kena ada ilmu. Nak kena ada ilmu. Orang yang menyakitkan hati kita ni, kita ada ilmu, kita sabar. Itu dia akan. Tak apa, dia nak tak apa dia akan. Apa? Ini ada orang ilmu. Antara orang tak ada ilmu, pantang ni cakap. Tak boleh cakap. Tegur sikit, kena pengajar tak boleh. Ini ada. Kita baca. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya bagi penuntut ini. Dan barang siapa yang mengamal dengan ilmunya itu, dia akan dinobatkan orang yang beramal. Maka tanda-tanda orang yang beramal itu yang pertama, dijadikan dunia sekadar penolong untuk akhirat. Kalau dia beramal dengan ilmu itu, dinamakan beramal. Orang yang beramal dengan ilmu. Maka nak tahu orang yang beramal dengan ilmu yang pertama, dijadikan dunia sekadar penolongan untuk akhirat. Dunia ni dia dapat dalam apa lah, kanting. Dia tak risau apa-apa. Dia tahu dia dapat baju, dapat apa untuk dia lakukan solat berhenti dan sebagainya, dapat didik anak-anak ni, dia didik, dia tak risau sangat. Pergi kepada stres. Dia tahu anak Allah turunkan didik sebaik-baiknya. Selanjutnya Allah SWT sihat. Yang penting didik, doakan. Selepas solat sunat fajar itu, dalam kitab amalan rutin ada doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Rabbana hab lana min ladunka azwajan. Banyak doa. Selepas solat sunat fajar dibaca doa untuk anak-anak. Selepas solat sunat fajar, iaitu solat qabliyah subuh tu dibaca. Waktu kita bangun, sekarang azan jam berapa? Azan jam 5.30. 5.30 tu kita bangun, ada sempat bayang sunat qabliyah subuh. Itu dipanggil sunat fajar. Sunat fajar itu kita doa untuk anak-anak kita. Tapi kalau dia bangun jam pukul 7 dan teruk, jangan bayang sunat fajar. Bayang terus subuh. Ada. Ini tidak. Tak asal untuk bayang jam 9 sama. Dia bayang sunat. Ini tak faham. Tak dia pun. Dia tak ada keluar matahari yang akan terbit. Dia cepat-cepat bayang. Kalau dia terlambat bangun subuh, dia tengok pukul 9 tak boleh tidur lagi. Pukul 9 dia dah bangun, dia nak kena bangun solat subuh. Jangan ditinggalkan. Walaupun dia lepas, kau bawa tu. Nanti akan menjadi hutang. Hutang dulu banyak, dia tambah hutang. Nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan hutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtuhu. Kalau orang-orang berhutang tu tulis. Ingat, maksudnya ingat kan? Cepat-cepat ingatkan Allah SWT. Maka orang yang beramal itu, yang pertama dijadikan dunia sekadar penolong untuk akhirat. Dia tak sibuk-sibuk sangat dengan dunia. Yang kedua, ilmu yang dipelajari adalah untuk memperbaiki dunia. Dia baikkan diri. Dia tak sibuk nak baik orang lain. Dia betul ke diri. Tak dulu saya tak tahu sangat pakai tudung Ustaz. Tak tahu pakai tudung sangat. Sekarang saya dah tahu, alhamdulillah. Ustaz, dulu saya tak tahu Ustaz berbohong tu dia dah menafik. Saya tak nak buat lagi Ustaz. Alhamdulillah, teraman. Saya takut Ustaz, dalam solat pun ada syirik Ustaz. Dalam solat pun ada syirik. Iaitu perasaan riak Saya tak nak lagi Ustaz, insyaAllah. Orang yang tak ada ilmu, kita boleh tahu dia bercakap. Dia kadang-kadang dia kata, aku bukan nak ubah. Tapi si makjah dia lah ilmu. Dia tak nak ubah, tapi dia dah ubah. Aku bukan nak kata sombong, tapi aku dia dua kereta. Dia kata dia tak nak sombong, tapi dia dah tak boleh kereta. Memang tak ada ilmu lah. Ini orang yang bercakap, dia terbalik-terbalik. Orang yang berilmu tak cakap terbalik. Dia nak membetulkan nilai ini. Orang tersebut salah dia. Kamu salah, saya tak salah, dia salah. Orang nak betulkan dia. Cakap saya minta maaf, bila saya astagfirullahaladzim, saya jadi orang yang lebih baik. Habis dia. Oh tidak, dia salah. Dia salah, dia salah. Rujuk-rujuk. Itu orang yang Kristian. Ya? Yang ketiga, ada orang yang beramal dengan ilmu dia je lah. Tadi yang kedua ialah ilmu yang dipelajari adalah untuk memperbaiki dirinya, agama. Dan ilmu yang dipelajari, yang ketiga, ilmu yang dipelajari disenangi oleh orang lain seperti mana dirinya senang dengan ilmu ini. Sampai dia senang, orang senang tengok dia berilmu baik. Kita jalankan sahaja.
ada penambahan ya. Lebih dalam. Tapi saya ni dia ada akhir. Allah lah. Ya. Kalau tak ada jangkul, insya-Allah lah. Dia ini, dia kalau belajar ilmu disenangi orang lain. Dia lah orang yang ada ilmu ni kita nampak dia sabar, tawadu, rendah diri. Orang senang dia. Orang lain senang, dia tak cakap bohong. Dia orang dia tak mumpat, orang yang baik, orang pemaaf, tak suka marah. Orang dia ilmu. Orang senang ni. Siapa tak senang dengan orang berilmu? Orang ulama ni kita tengok suka ulama. Baik, rendah diri. Yang tak suka itulah dia cuma nak masuk neraka. Orang yang tak suka alim ulama, kata yang berulama, Nabi SAW kata, dia ni percuma masuk neraka. Dunia akan rasa Allah kata, tak suka. Tak suka apa? Nak belajar tapi tak suka. Dia begitu. Ada sebagian pernah ada satu orang pernah tulis surat pada saya. Tulis, Ustaz, saya belajar untuk Ustaz ajar betul, ciri betul. Ustaz laser. Ustaz cakap terkena-kena. Saya dapat minta maaf lah. Saya bukan memang, saya tak ada niat terkena. Kita dah semua belajar, kalau ada kesalahan, kita perbaiki. Bukan dia musuh beberapa orang belajar. Ini silap orang atas ni. Jadi dua siap betul. Buat kebiak. Saya bukan datang nak marah dia. Nak datang sampai saya pun bak waktu lah. Bak mumpat. Saya pun cakap orang mumpat ni dosa. Makan daging saudara. Jangan suka mumpat. Jangan suka kata orang. Hati sakit hati. Ini adalah Al-Quran hadis tak sakit hati. Dia marah dengan saya ke marah dengan Nabi. Maka orang ni kalau ada ilmu dia kenal orang kenal. Maka kalau orang belajar ilmu, dia akan tahu mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Dia kalau nampak yang batil, dia tegur. Ustaz, dia tak boleh tegur dengan tangan tu. Tegur dengan lidah, tegur dengan lidah. Ustaz, lidah pun tak boleh tegur dengan hati. Itu masalah. Ya? Yang kedua, nak ubat orang munafik ni, nak jadi takut tak jadi orang munafik ni. Yang kedua ialah jadi orang yang sabar. Sabar. Menahan diri. Sabar itu menjahadah. Berperang. Orang yang sabar ni, dia bukan sabar. Dia bukan sabar. Dia bukan kata sabar, saya sabar, saya sabar. Dia marah. Dia maafkan. Dia marah. Dia sabar. Itu dia dapat sabar ni untuk menjahadah. Melawan hawa nafsu ni nak marah. Dia melawan daripada sifat hasad dan dengki. Orang munafik dia tak sabar. Dia tahu dia berbohong, benar habis itu. Dia tahu dia mengkhianati, habis itu. Tak sabar. Dia nampak puteri salah pun tak sabar. Dia nak juga berbalik. Tak ada sabar. Alah besok pun ada jual, tak ada sabar. Ini cakap musibah yang ada benda lain. Kuih makmur ke, kuih macam-macam ke. Harta benda-benda, harta benda Allah ni, harta benda video ni, kita sabar walaupun nampak ada barang sesuatu. Menjaga hak suami, menjaga hak isteri, amanah. Hak ibu bapa ayah, dia dijaga amanah. Dia sabar, dia tak beritahu. Geram kadang-kadang emosi orang yang kadang-kadang dia geram dengan suami. Kadang-kadang suami marah-marah, dia geram. Dia tak tahu dia cerita dengan orang. Dosa dia tak suami. Cerita kalau nak ada perbaikan tak apa, kita tak cerita je. Cerita satu blok tahu. Itu dah wakaan. Ini hati-hati. Ini benda-benda kecil yang kita tak sabar akan membawa kita kepada orang-orang munafik. Sebab suami baik, baliknya tidak. Ketika ada dengan saudara air-air minta maaf. Dalam pemaafan tu sebenarnya tak maaf. Betul. Cakap dia maaf. Tak bersabar. Kalau bergaduh tunggu air-air. Tak bertunggu air-air pun minta maaf. Tak tahu air-air pun tak bertunggu. Ini silap ni. Nabi tak kata tunggulah air-air lah. Tak maaf. Nabi kata hari-hari maaf. Sayyidina Umar sebelum dia tidur, dia kata aku dah maafkan setiap mengumpat. Esok bangun, dia bangun, dia kata aku ya Allah ampunkan dosa-dosa orang yang mengumpat dia. Nampak ni baik betul Sayyidina Umar. Kalau nak ikut para sahabat Nabi ni, ya Allah ya Rasul. Subhanallah. Itu kerana pernah sekali Sayyidina Aisyah duduk dengan Nabi, manggil dengan Nabi malam. Maka Nabi SAW kata, tahukah berapa banyak pahala ayah Abu Bakar bin Awad?
Berapa besar? Kata Sayyidina Aisyah kata, berapa besar yang Rasulullah masa Rasulullah keluar? Kalau lagi dan rugi ini dipertimbangkan dengan pahala ayat dia, tak dapat timbang berapa besar pahala Sayyidina Umar kan tak boleh. Seluruh umat aku kalau ditimbangkan pun tidak boleh menilai dengan pahala Sayyidina Umar yang seorang tu. Masya Allah, betul kita cinta dengan Nabi, cinta Nabi. Orang yang cinta Nabi ini mesti Allah cinta. Untuk menjadi orang yang tampak dia bertahan diri dan mencegah diri dengan menenangkan jiwa, tenang diri daripada ajakan nafsu yang sentiasa menggoda. Nafsu ini sentiasa menggoda, bukan syaitan yang menggoda, nafsu pun menggoda. Nafsu ni macam-macam nafsu. Nafsu tidur, nafsu makan, nafsu minum. Bukan nafsu rasa dalam kan saja, rasa syahwat, bukan itu saja. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu nak membelanja. Tengok ni, tengok tu nafsu. Kat rumah TV hari dia, dia tiap hari. Pasal orang lagi baru langsir tiap minggu beri, tiap minggu macam ni. Ikut nafsu, ikut kita. Kalau tak makan apa ini ada masalah ni, masalah jiwa. Maka boleh jadi Allah Subhanahu. Nafsu makan minum ada. Perut ni sebenarnya apa sebenarnya muncul datang dari perut. Itu kerana orang yang mati dari perut, dia mati syahid. Sebab Allah dah kasi dia sakit. Kenapa musuh? Orang yang mati cerit-cerit pun dia rasa kesakitan, dia mati, insyaAllah mati syahid. Maksudnya mati dihapus oleh Allah musuh, insyaAllah lah. Tapi setiap hari musuh ni dia sakit perut, mati insyaAllah. Maka itu dia Allah SWT. Ini kelebihan lah. Maka perut ni yang dia tu, apa ni kita makan? Orang yang beriman dia kena tu, dia nak makan tu nampak syubhat sama-sama. Ini atau halal sama-sama. Orang yang bukan Islam, kalau kita lihat fikir, orang yang bukan Islam itu tak ada. Kenapa? Sebab ini betul kerana berfikir kesalahan. Jadi bagi diri saya sendiri, saya tak makan benda-benda yang walaupun Alhamdulillah halal. Tapi bagi diri saya sendiri, saya ni kan bolehlah makan, tak ada masalah. Cuma kalau kita warak, iaitu menjaga sama-sama, takut tak tahu halal tak, tengok halal. Alhamdulillah ada boleh makan, tapi saya ni nak makan tak makan. Boleh makan ke? Saya diri saya sendiri, saya was-was, syubhat. Bukan was-was yang jahat, tak tahu nak makan ke tak. Kalau dah rasa itu, kata Nabi SAW lebih baik tinggalkan. Lagi-lagi kalau kita ni hafal Quran, hafal apa, sekarang semua sangkut. Semua pasut. Makan je, makan pasut. Nak kena bangun apa boleh, tekan apa boleh, makan apa boleh, hidup apa boleh. Hari-hari apa boleh. Makan nafsu boleh, nafsu boleh. Tak ada yang masak. Itu kerana saya ni jadi suka dengan hatilah kalau benda-benda yang nampak masak dengan tangan. Ada kita mengajar dalam ada mengajar dengan kita baca. Kalau bawa ke kita cepat sini. Jadi kita tak tahu bagaimana daging ni kan potong atau betul-betul siapa masak, kita tak tahu siapa yang. Kadang-kadang kita makan air suka makan longan, air kacang. Maunya buat. Itu lagi tak ada halal. Kita tak tahu air kan. Air gula ni kadang-kadang kita lihat berhasil. Air gula masak dengan kuali. Kuali ni pakai bukan. Bukan kuali gula je. Kita ada kuali gula lain. Kita tak tahu. Kita nak baik langsung. Tapi takkanlah tak masak gula lain. Dan sebagainya. Mungkin bekas orang Arab tentang Arab tu menggulu Arab kan. Kita tak tahu asalnya. Tapi kalau ini kena jaga diri. Untuk orang yang walau
Orang yang menjaga diri, dia tahan diri daripada benda yang nampak kan bodoh, alhamdulillah. Tapi dia nampak, jadi itu tak saya punya cara dia. Ya, siapa nak ikut-ikutlah. Itu tak apa. Sebab saya dah biasa, maka halang dia nak makan. Kalau halang dia tak. Makan tak apa, insyaAllah. Kalau yakin pun dia insyaAllah. Tapi saya sendiri, saya tak makan takut. McDonald's semua, saya tak pasti. Apa saya tak makan. Saya lebih suka ulang Melayu. Suka makan kulit, kangkung kulit, bakso masak. Mereka tu. Tapi kalau sekian jauh orang dalam, jadi itu dia. Sebab saya dah biasa makan dia. Makan tak apa lah, jangan risau. Kali stres pula. Tak apa, dah biasa makan tak apa. Jangan lagi. Marah, tak marah. Baik, yang ketiga sabar. Tanda-tanda orang yang sabar itu pertama dia sabar akan taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Apa yang Allah suruh dan sebagainya dia taat. Yang kedua sabar pada terkena musibah. Apa musibah pun berlaku dia tak naik apa. Dia sabar je. Ketiga sabar menerima ketentuan Allah. Ialah Allah dah tentukan dia nak tinggal itu lah. Allah dah tentukan memang hilang barang dah jaga, dah siap, dah taruh minyak elang semua. Tapi hilang dia apa. Jangan maki, jangan nyari ampun, jangan nyesal. Tahu waktu tak letak lagi. Tahu waktu tak letak, jangan. Ustaz, barang saya itu saya letak lagi juga. Tahu tak letak, itu pun letak. Ini namanya kelaparan Allah. Orang tanya tahu dia takkan letak. Dia takkan penyesalan. Yang ketiga, ubat orang munafik itu menjauhkan daripada perkara-perkara yang memberi bawah kepada kehinaan. Lawan yang hina, kebaikan, ketinggian, kemuliaan. Lawan kemuliaan, kehinaan. Antaranya mengelak daripada berdusta, daripada sumpahan palsu, dan daripada mengharapkan pertolongan manusia. Ini antara jauhkan diri daripada perkara yang boleh membawa kehinaan. Yang pertama, mengelakkan itu. Kalau boleh tak benar. Yang kedua, daripada sumpahan palsu. Nabi SAW tak suka bersumpahan. Kerana pasar ni paling banyak maksiat. Pasar ni paling banyak dosa. Tempatnya syaitan antaranya ialah pasar. Pasar ni tempat orang, ya, ini kayu betul. Bagus betul. Tak bagus pun dia cakap bagus. Kalau kita pergi negeri Arab, pergi pasar, wallahi itu sumpah. Demi Allah ini bagus, demi Allah bagus. Tak bagus. Dia cakap dia ini bukan pasar ni sebab syaitan. Itu kerana sebelum kita pergi masuk pasar ada doa. Ada doa. Saya ada tulis doa. Tapi insyaAllah kalau tak, tahun depan. InsyaAllah pada umum, tuliskan doa masuk pasar. Kalau tak boleh, tak buku Sahih Bukhari. Dan tak Sahih Bukhari ataupun Al-Azkar dan Imam Nawawi ada doa sebelum masuk pasar. Atau dalam buku Habib Ustaz Nol ada. Tak ada. Doa masuk pasar. InsyaAllah boleh saya sarankan. Doa-doa harian yang boleh diamalkan sebelum masuk pasar, keluar pasar, sebelum duduk, ada sebelum duduk, ada sebelum doa. Di mana ada orang duduk lambat, dia tak bangun pun ada doa. Ada sebagainya. Ini dalam kitab ulama. InsyaAllah dan insyaAllah. Baik. Maka juga mengelakkan daripada mengharapkan pertolongan manusia. Tak tengok harapkan manusia pertolongan. Dia kalau boleh usaha sendiri usaha. Kemudian berdoa. Ustaz, saya harapkan Ustaz doakan saya pergi haji. Ustaz, saya harapkan Ustaz saja. Saya harapkan Ustaz dapat saya pergi haji. Jangan harapkan Ustaz. Ustaz pun ada hal itu. Doa, banyak doa. Doa kita tak boleh, tapi jangan mengharap. Mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau mengharap kepada manusia, kita akan sedikit. Jangan kita harapkan. Harapan ini dari manusia akan terbaik. Relax, kita tenang. Kita tenang dengan apa keadaan ini, insyaAllah. Reza, kita nampak anak tu Masya Allah baik, risau juga, tak tenang. Nak dia harap jadi terbaik. Memang kita harap anak terbaik. Tapi kalau kita melincung, kita pilih. Jangan terlalu sedih, terlalu lagu. Yang perlu berkata Allah, kita mematikan baik. Jangan kata sedih. Untuk menjauhkan diri daripada kehinaan juga, dekatkan diri pada ulama.
Ulama juga kasih anak-anak kita tak boleh nak main-main kat masjid pun tak boleh nak main-main kat masjid pun tak. Asalkan pergi dekat dengan ulama, alim ulama, tiup pada dia tak apa. Tiup pada anak-anak ni orang ustaz, saya punya anak ustaz, ulama dan tiup dekat tembok. Tapi juga tak baik, tak macam mana ustaz? Ini Allah SWT. Satu hari Allah akan dekat hati, dekat ulama kita belajar ni, minta doa ni, kasihankan dia. Dulu zaman dahulu ulama ni, orang-orang kaya dia akan jaga ulama. Ulama ni tinggal nak tibarkan doa, tibarkan agama, dia jaga. Segala apa makan, minum, semua orang-orang kaya ni akan jaga. Dia hormat ulama. Sekarang tak sayang. Jumpa ulama, kamu jumpa dengan ulama. Ada bagi ustaz. Kadang-kadang alim ulama ni dia nak tahu nama dia, apa yang perlu dibantu, apa yang perlu digerakkan untuk ulama berdiri kan. Tak ada. Ini dia kata ulama. Ulama tu banyak pun alim satu. Tak ada tahu kan. Tak ada malam tak. Itu begitu lah. Tak sayang. Maka dia dekat ke dekat. Ulama ni akan sampaikan mencara. Walaupun dia datang duduk, tak mula jalan, dia dapat semuanya. Kalau kita duduk dengan ulat dan semak, kita akan juga dapat tak baik dia. Kalau duduk dengan ulama, alim dia cakap, dia bayang lepas bayang, dia duduk sebentar, dia dengar. Ulama dia cakap tentang solat, cakap tentang ibadat. Dia bawa balik mencara. Itu kerana kita kadang-kadang tak tahu. Duduk, datang rumah, dia ulama bawa gambaran, dia duduk, dia sampaikan pesanan. Kita ambil sedikit pesanan itu, kita amalkan. Masya Allah, Allah. Dulu saya keambil ni, mengajar Quran. Jin khusus. Kalau nampak semua kebir, orang yang tu, itu dia buat khusus. Maka saya pun bawa lagi khusus. Semakin yang khusus, saya bawa lagi khusus. Kebir. Itu apa? Maka satu hari dia mengatakan, sebelum dia meninggal ini, waktu saya pulang dia meninggal. Waktu sebelum dia pulang, saya kata, wahai anak, mudah-mudahan Allah memberikan kepada berkhusus yang berkhusus dia. Dia doa. Dan ternyata waktu saya nak pulang tu, ternyata waktu saya nak pulang, waktu perang. Waktu tu perang dengan dia. Saya perang, saya tengok mana pun saya tahu. Dan saya kata okey, apabila sihat. Saya kata aku ni yang sikit, lagu ni lebih, nak cium dia peluk dia. Bagaimana? Beli bawa ke dia berapa? Dia kata wahai anak, kau akan dapat lebih. Alhamdulillah izin Allah SWT waktu saya pulang berzil dapat tempat, dapat kita mengajar, kita dapat ilmu, kita tambah, kita dapat ini, kita rezeki lah. Saya dapat rezeki ni macam apa? Rezeki mungkin lebih daripada itu yang saya lebih kita dapat sampaikan ilmu yang saya dapatkan. Kita dapat saya lebih. Saya itu macam mengajar, apa mungkin ada apa seperti itu. Apa itu? Sebab buktikan ilmu ni tak semua orang. Kadang-kadang orang bercakap betul, tapi ada orang tak sampai tak masuk, musuh. Itu yang kita tahu. Dan yang kedua, yang terakhir sekali, mengelakkan daripada kehinaan apabila menaikkan salat akan berusaha untuk berjemaah. Dia tak suka jemaah. Dia tak buat alasan untuk anak jemaah. Itu kalau baik dia berjemaah, tak rumah jemaah. Sejauh saya ustaz ni, dia juga akan suka. Dia bertanya ustaz, Abi, apa yang semua Abi marah? Dia kata, kalau orang tak berjemaah, kalau orang tak berjemaah, saya akan marah. Itu kerana berjemaah apa penting sekali. 23 jam. Seterusnya keempat, mengobati orang munafik ini, bermuhasabah diri, refleksi kepada perbuatan yang dilakukan dan menghitung segala amal yang dilakukan kepada Allah. Dia menghitung balik. Bila nak menghitung? Waktu nak tidur. Sebelum tidur, jangan terus tidur. Doa, ya Allah, aku akan satu hari ni aku ibadat betul tidak? Siapa dosa aku telah lakukan? Berapa banyak dosa aku telah buat? Fikir, tadi aku belajar, ya Allah, apa yang aku dapat amalkan, ya Allah? Bagaimana adakah aku tergolong orang-orang munafik, ya Allah? Ini kita doa. Kita muhasabah diri. Dan ini adalah amal ulil albab. Ulil albab ni orang-orang yang berfikir. Ulil albab dia kuat nilai diri dia.
Dia tengok, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, banyak silap, ya Allah. Ini kita nilai orang-orang yang berfikir. Ini boleh albab tempatnya jannah, surga. Kalau kita buka surah Al-Imran ada. Ini boleh albab. Siapakah mereka? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman. Yang mengingati Allah waktu berdiri, duduk, balik. Ini orang-orang yang berfikir. Ya. Baik. Yang kelima, mengobati orang munafik, mengasihi Allah. Maksudnya bercinta dengan Allah. Dia bukan sibuk bercinta dengan manusia, bercinta ada pimpinan, ada pimpinan. Tapi dia berkata Allah SWT lebih dan manusia lebih. Ia adalah salah satu sifat yang terpuji dalam mencapai pangkat yang tinggi di sisi Allah. Sebab susah, nak cinta Allah susah. Orang kalau bercinta ni sibuk nak rindu je. Ya Allah, ini ni aku. Rindu zaman-zaman dulu lagi tak. Sekarang mesej saya dah sampai. Dulu hantar surat tengah buat apa, dah makan, sebulan baru sampai. Dah kena duduk, dah makan, dah sebulan baru sampai. Sekarang senang, bercinta sekarang senang. Itu kerana cinta sekarang senang. Dia lupa pada cinta yang nak susah cinta. Dia lupa nak letakkan cinta yang sebenarnya kepada Allah SWT. Maka hamba yang mencintai Tuhan ini tidak akan berdusta dengan dia. Dia tak akan menjadi munafik. Dia tahu Allah lihat. Hamba yang benar-benar menyakini bahawa Allah yang menjadikannya dan beri segala keperluan hidup. Dia tahu Allah berikan. Ini tauhid. Ini yang terakhir ni saya masukkan. Sedikit tauhid. Ini semua dia yang mengasihi Allah dan ini tauhid. Mengisakan. Dia tahu la syarikalah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi. Aku berikrar tiada Tuhan selain Allah. Aku berikrar. Maksud diserahkan, pasrah. Aku Islam. Aku serahkan kerana Allah. Dia tak bercakap, dia tak munafik, dia tak berdusta dengan Allah. Ini dia. Maka dia tahu juga yang memurniakan nikmatnya kepada dia dari mula hingga akhir hayatnya. Dia akan menanti Tuhannya. Dia tahu semua boleh nikmat. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat belajar ilmu, nikmat doa juga nikmat. Dia tahu Allah yang beri. Nikmat klik mata. Ada orang syukur klik mata. Alhamdulillah ada. Nikmat dapat beli produk. Nikmat. Dapat beli Louis Vuitton. Dapat beli Chanel, Chanel. Dapat beli macam-macam nikmat. Dapat beli kereta, Volvo, Mercedes, rumah kayu, rumah putih, semua dia. Itu nikmat. Tapi orang yang tak tahu nikmat, dia tak bersyukur. Dia malah tanya kenapa ya Allah tak puas. Ini kenapa? Dia tak akan puas dengan manusia. Walaupun sehebat mana pun dia dapat, tetapi dia tak akan merasa puas. Yang merasa puas dia mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak kena kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih Allah, kasih saya. Dia kasih Allah. Dia cinta kepada Allah. Dia berjawab. Kita pun akan tahu kita. Dia bukan kasih kepada. Macam mana kita kasih kepada kekasih kita? Dia perlu nak bersyukur, nak berdapur, nak berlapik, berlapik. Kita ada kasih kita. Kita mengaku itu kasih Allah. Ada kasih kita setiap pada Tuhan Allah. Bila nak semua Allah? Dan dia kerja, saya mau kerja. Maka nak siap-siap diri. Sebelum sampai masanya kita akan bertanya kasih dengan kita. Maka orang yang tahu lima perkara ini, dia tidak akan diobatkan sebagai orang-orang yang munafik. Wallahu ta'ala a'lam. Terus juga Allah SWT saya doakan mudah-mudahan tak tergolong orang-orang munafik. Jangan kita jadi seperti orang yang pakai kedua, pakai sombong, tetapi dia tak beramal dengan apa yang dia nampak baca. Hati-hati, tak faham. Teruntuklah diri Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebelum Allah berhitung kita kepada Allah. Ya, insyaAllah. Baik, insyaAllah sama-sama kita akan buka kitab yang buku selawat. Kita buka. Mat 16. Zikirnya, Ya Rabbi bil Mustafa. Dan membantu orang-orang.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي وأهل البيت كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأميرون فلا أحد أدار في قولنا منه ولا عمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah, insyaAllah kalau boleh kita membuka halaman bagi selawat yang duduk, selawat yang saya berikan di Al-Muntaqi demikian juga supaya diamalkan dulu insyaAllah. Selawat As-Surur 186 ini selawat khusus selawat yang kalau buka tadi 186 ini dibaca kalau kita sedih kerana mempunyai kedukaan, kedukaan yang kalau pada tadi kita kerja ataupun perkara-perkara yang boleh menjadikan kita syarahan mati dengan sebab dengan kapolda dan sebagainya. Ini sedikit-sedikit ini maka ini dibaca selawat As-Surur. Selawat As-Surur ini dipanggil selawat kegembiraan. Selawat kegembiraan. Dia mengembirakan, tapi baca selawatnya banyak-banyak. Sebab saya baca kalau gembira tu, baca banyak, baca gembira. Baca banyak. Yang gembira tak? Gembira tak? Cakap ya? Gembira. Baca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainullahi nura wa takunu lana farajan wa farahan wa surura. Ini dibaca setiap selepas solat asar 3 kali. Kalau sedih hari-hari baca, banyakkan selepas selesai solat
supaya jauh daripada kegagalan, jauh daripada penyedihan, kesedihan, keseorangan, kesepian di baca surah Asar 3 kali. Ustaz, saya sedih lagi Ustaz. Gembirakan diri, gembirakan diri dalam diri. Sedih lagi, sedih lagi. Tengok TV, kasih gembira, ketawa. Jangan ya, tidak. Kita kalau sedih, kita baca Quran. Jangan kita terangsang diri dengan nafsu, banyak makan kadang-kadang wanita sini makan aiskrim, makan coklat, makan cukup. Jangan sedih ni, jangan dekatkan diri pada dunia oleh banyak. Dekat kepada Allah. Nangis Allah. Jangan nangis keras ini, tak akan berjaya. Waktu berselawat ini adalah salah satu untuk dekatkan diri kepada Allah SWT. Waktu kita sedih. Kita dapat apa dengan memberi kebacakan daripada bacaan Ya Rabbi Mustafa daripada Habibullah Al-Awi Haddad, dan juga daripada guru saya sendiri dan kami juga Mesir selama suruh ini, dan juga yang tadi dalam doa mustajab ini Astaghfirullah Rabbal Barat saya ijazahkan seperti mana diijazahkan guru saya untuk diamalkan supaya berjaya jadi saksi kepada para ulama supaya istiqamah dan yakin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya terima ijazahnya ke Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup dengan doa, saya ingin memohon ampun dan maaf. InsyaAllah hari Rabu ini saya akan berangkat ke Mesir, dan insyaAllah kelasnya akan ditutup dan akan dibuka pada tanggal 8 Januari, hari Ahad. Ustaz Nur akan mulakan kelas ini pada tanggal 8 Januari 2012. Selepas ini ditutup, dan dari itu saya mohon susun 10 hari. Maaf, sebenarnya kebaikan adalah kepada Allah dan keburukan datang dari diri sendiri. Kalau ada baiknya ambil, tidak mahu pun tidak mengapa. Tapi amalkan ijazah saya, apa yang diijazahkan ilmu-ilmu dapat diamalkan itu baik-baik. Dan doakan saya mudah-mudahan Islam, belajar saya dan berjaya membawa oleh pulang untuk ilmu saya insyaAllah. Kita bertemu lagi pada hari nanti. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافع الهلال ومفرج الكربان وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا الله يا Tuhan, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kiranya kami hidup maupun yang telah pergi meninggalkan dunia yang fana ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Halal hati mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang bertakwa ya Allah, yang menjalankan segala perintahmu ya Allah, yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, yang menjadi orang-orang yang percaya di masyarakat negara dan agama ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, semuanya kami mengemis kepada-Mu ya Allah, mengemis ilmu ya Allah, mengemis berdoa dan memohon kebaikan bagi diri kami ya Allah. Daripada itu ya Allah, karuniakan kami kebaikan itu ya Allah. Jangan Engkau berikan segala kehinaan kepada kami ya Allah. Kami takut akan azab-Mu ya Allah. Akhirkan kalimah kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan, di antara kami yang sakit Engkau sembuhkanlah ya Allah. Di antara kami yang susah Engkau senangkanlah ya Allah. Di antara kami yang mempunyai keluarga sakinah dan awal kesehatan keluarga kami ya Allah. Di antara kami yang punya hajat dunia akhirat Engkau kabulkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan keluarga kami keluarga Al-Quran. Hidupkan nilai hati kami dengan Al-Quran, dan selamatkan kami ketika dihisab. Selamatkan kami dunia akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allah berikan dari wajah nanti kepada kepada berbeda istiqamah, dan juga kepada sokongan kepada Islam ya Allah. Mudah-mudahan segala apa yang diberikan dan segala apa yang dihadirkan pada setiap minggu Allah berikan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi betul boleh dapat